Kita dah dengar lagu memuji-muji Rasulullah, Habibullah, Ya. dan sudah tentu kita nak jadi macam Rasulullah. Kalau tak jadi pun rasanya susah pun nak jadi. Cubalah sikit-sikit nak jadikan. Jadi Ya. kita ikutlah sunnah Rasulullah sudah tentunya, dan antaranya ialah cara pemakanan Rasulullah bagaimana. Dan hari ini kita nak bincang tentang makanan-makanan sunnah. Ya, betul. Dan salah satu kita fokus hari ini adalah tentang buah delima. Baik, saya nak kongsikan dengan penonton 8 makanan terbaik di dunia, iaitu 8 makanan sunnah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Iaitu yang pertama delima, yang kedua kurma, yang ketiga zaitun, yang keempat za'faran, yang kelima buah tin, yang keenam habbatus sauda, yang ketujuh madu, dan yang ke-8 kismis. Dan bercakap tentang buah delima ni, di Dalam sini Quran sendiri dia menyebut 3 kali tak silap saya, Ya. mengenai delima, 2 kali di dalam surah Al-An'am dan sekali dalam surah Ar-Rahman. Maaf kalau silap, tapi itulah antaranya menunjukkan signifikasi buah delima tu. Apa yang special sangat dengan buah delima. Dan kita ni sekarang dah ada teknologi saintifik. Lagilah Betul. boleh menganalisa Lagi. secara terperinci bahan-bahannya. Dan dalam kitab lama dan Tibun sebagainya. Nabawi, dia kata, Sayyidina Ali kata, buah delima ini, makanlah buah delima dan bahagian isinya kerana buah ini berfungsi membersihkan perut. Buah delima baik untuk kerongkong, dada dan paru-paru, baik untuk mengubat batuk, berguna mengubat radang usus, mencegah muntah, mengurangi panas dan mengatasi jantung berdebar. Jadi nak bercakap tentang ni, Jantung berdebar, kita bukan boleh? pakarnya. Kita bukan pakarnya, dan bersama-sama kita yang insya-Allah akan membincangkan tentang makanan sunnah ini, iaitu Encik Romawi Kasolah, iaitu pegawai operasi Bayu Delima. Apa khabar? Baik, terima Encik kasih. Romawi? Ahlan wa sahlan, Tuan. Dan juga bersama dengan kita juga Encik Syahriman Abdul Hamid, iaitu pengguna produk kita Bayu Delima. Jadi sebelum kita nak cerita pasal produk lah, kita cerita pasal signifikasi buah delima dululah, kot, supaya penonton pun dapat memahaminya yang lebih terperinci lagi. Jadi boleh kita ceritakan secara terus mengenai kelebihan delima tu. Okey, terima kasih pengajar majlis. Baik. Sebenarnya spesialnya buah delima ini, seperti yang dikatakan tadi oleh oleh puan tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 3 ayat dalam Al-Quran. 3 kali disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, ayat yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-99. Samping itu Allah juga sebutkan di dalam surah Al-An'am juga ayat 141. Bermakna kemudian Allah juga sebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-68. Dalam yang sama juga Rasulullah SAW ada juga menekankan kehebatan buah delima ini. Ya. Tapi cuba kita petik satu daripada ayat yang kita ambil daripada surah Al-An'am. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dan dialah yang menurunkan hujan, ya. Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir, yakni buah yang bergugus-gugus dari pohon-pohon tamar, yakni kurma. Dari mayang-mayangnya kami keluarkan tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik, dan kami jadikan kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta buah delima. Begitu hebatnya buah delima yang bersamaan bentuk, rupa dan rasanya, dan yang tidak bersamaan. Dan dalam yang sama juga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada delima yang tidak mempunyai buah dari delima syurga di dalamnya. Masya Allah. Begitu hebatnya. Dan selain itu juga Rasulullah SAW bersabda, buah delima dan kulitnya memperkuatkan pencernaan di perut. Seperti kata tuan tadi. Jadi inilah hebatnya bagi saya buah delima ni, sehingga akan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Dan hebatnya juga dia kata dalam situ, dia kata ia adalah buah dalam syurga. Di dalam surah Ar-Rahman dia kata di dalam kedua-duanya ada, di dalam kedua-duanya ini syurga juga terdapat buah-buahan seperti pohon kurma dan delima. Jadi hebatnya saya nampak itu, sebab kita mungkin kadang-kadang terlepas pandang, ya, buah delima ni sebenarnya dia buah daripada syurga yang Allah dah tetapkan untuk ahli-ahli syurga. Jadi saya rasa agak, kalau kita tak pandang buah ini begitu hebat, rugilah. Sebab Allah dah turunkan di muka bumi ni, kan? Sampai ada dikatakan dahulu bahawa ketika Adam turun ke bumi, di bawah sekali dengan turunnya buah delima dan tamar tadi. Begitu hebat buah delima ni. So begitulah kelebihan buah delima yang telah dikongsikan oleh Cik Romawi tadi. Buah dari syurga, subhanallah. Ya, buah daripada syurga. Kalau dibandingkan dengan Cik Romawi, kalau kita tengok makanan sunnah yang saya sebutkan ada 8 kan. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kismis, zaitun, maksudnya masing-masing ada kelebihannya tersendiri. Dan Allah sebutkan benda itu juga dalam ayat yang saya sebutkan tadi, kan. Dia kata kurma, ada zaitun, kan. Kadang-kadang Allah juga sebut watini wa zaitun. Contoh, kan. Dia sebutkan benda itu. Jadi makna makanan sunnah ni makanan yang baik, dan produk kita ini pun tidak hanya sekadar kurma,
delima, tetapi kita masukkan unsur-unsur yang lain tadi, buah-buah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Masya Allah. Okey. Ya. Jadi mungkin ada tak boleh kita cerita sikit tentang kalau dah lama kita bercakap mengenai delima tu. Ya. Dan tadi Fazli bercakap ada makanan-makanan sunnah yang lain. Apa kelebihannya berbandingkan yang lain-lain sampai kini company ni syarikat tuan membuat satu produk yang kuantiti delima tu melebihi daripada kandungan yang lain. Okey, kami telah membuat kajian. Kita tidak hanya mengeluarkan produk ini begitu saja, tetapi kita membuat kajian-kajian yang telah dibuat di peringkat antarabangsa ya. Sebab itu kita lahirkan produk kita ini dalam bentuk global dalam bentuk antarabangsa. You tengok, kadang-kadang orang keluarkan produk ini dia dalam plastik dan sebagainya, tapi kita keluarkan dalam bentuk botol. Minuman yang begitu eksklusif, bertaraf antarabangsa, dan kita telah membuat kajian-kajian daripada beberapa buah buku, terutama sekali buku yang berkaitan dengan buku perubatan Parsi. Ada menyebut tentang kebaikan jus delima ni. Ya. Salah satunya ialah membaik pulih fungsi hati dan limpa. Yang kedua, mencuci buah pinggang dan salur kencing. Ya, kehebatan buah delima ni membantu penghazaman. Selain daripada itu, membuang lemak-lemak yang berlebihan. Kemudian dia boleh menambah tenaga. Bagi wanita pula, dia mengelakkan daripada alahan bagi wanita yang mengandung. Tentang kehebatan jus delima ini. Kemudian dia mengubah suai hormon bagi wanita menopause. Yang ke-8, membaki sistem pembersihan dan pengaliran darah. Selain daripada itu juga ia merawat dan membaik pulih masalah kencing manis ya. Dan juga ia menambah tenaga dan mengelak dari penyakit lemah tenaga batin. Ini dan banyak keluar dalam newspaper pun tentang kehebatan ni. Dan satu lagi, mencantikkan kulit untuk wanita-wanita ni. Memang disyorkan gunakanlah untuk wanita-wanita ini. Lain daripada itu, saya tambah sedikit dari kajian perubatan moden. Ini perubatan moden ya. Jus delima mempunyai khasiat-khasiat lain seperti mengurangkan pengumpulan lemak di dinding pembuluh darah. Ini kita ada testimoni, terlalu banyak testimoni. Mengelakkan dari salur darah tersumbat dan mengeras yang menjadi punca penyakit jantung. Yang kedua, mengurangkan tekanan darah sebanyak 5%. Tekanan darah. Jadi yang orang pressure ni, baik minum. Yang dalam keadaan stres. High blood ya? Yes, sangat bagus. Di kalangan pesakit tekanan darah tinggi juga mengambil jus delima sebanyak 50 ml setiap hari selama 2 minggu, membantu menyelesaikan masalah tadi. Begitu hebatnya, jus delima ini sungguh hebat. Alhamdulillah. Jadi maksudnya semuanya kelebihan-kelebihan buah delima tadi yang telah dikongsikan tadi, semuanya telah dipaket ataupun dibotolkan masukkan dalam botol tu. Kemudian kita buat seceh juga, ada seceh, ada kopi pun juga kita buat. Yang pagi minum kopi pun kita sediakan juga. Maksudnya memang betul-betul nak mempromosikan buah delima sebagai makanan sunnah. Baik, kita kepada Cik Syarimah lah sebagai pengguna ataupun memang yang telah mengamalkan buah delima ni. Jadi saya mencelah tak? Cik Syarimah dulu ada masalah kesihatan apa-apa tak sebelum menggunakan produk ni? Ada tak sesuatu yang boleh kita kongsikan? Ya, terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Untuk pengetahuan, saya mengalami penyakit kronik yang mana saya baru berumur 56 tahun dan telah mengalami 2 kali masuk ke ICU di mana saya koma. Yang mana saya mengalami penyakit kronik ni. Dan apa tu? Saya masih mendapat rawatan di IJN. Dan di samping tu, sebelum saya mengamalkan ni biodelima, jus biodelima ni, saya menggunakan dah hampir 1 tahun.